Sampai tahap apa dia nak jaga dia punya bloodline tu, dia sanggup kahwin sesama keluarga. Dia sanggup kahwin sesama keluarga. Anak kahwin dengan mak, mak kahwin dengan anak. Agak-agak ada lagi tak keturunan Firaun hari ni yang dia punya bloodline dia tu masih ada? Tak mustahil. Saya tak kata tak ada, tapi kita katakan tidak mustahil. Generasi Firaun tu masih lagi ada bertebaran di muka bumi Allah Ta'ala pada dunia hari ini. Sebab apa? Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam sejarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firaun ini dia ada 31 dinasti dan yang paling terkenal adalah Ramses II ataupun Ramses yang kedua. Dan secara umum Firaun semuanya adalah laki-laki. Tapi ada juga yang perempuan. Contoh Ratu Hatshepsut. Ada juga Ratu Hatshepsut dan juga Cleopatra yang merupakan raja terakhir yang perintah Mesir. Perangai pokok Firaun ataupun raja-raja Mesir ni dulu perangai mereka ni secara umumnya jenis apa? Jenis kejam, bengis, degil. Kejam, bengis, degil. Segala tindakan dia, segala apa hukuman yang dia nak keluarkan, semuanya bersifat kejam. Sampai ke hari ni gelaran Firaun tu masih lagi diguna pakai bagi melambangkan orang-orang yang buruk perangai. Kalau dalam bahasa Arab ada juga disebut istilahnya dengan tafa'rona. Tafa'rona ni maknanya engkau ni Firaun sungguh. Engkau ni macam Firaun lah. Kau ni memang Firaun lah. Macam tu lah. Tafa'rona kan Firaun lah tu. Firaun. Sebab tu orang Arab ni saya cakap ni tuan-tuan jangan duk cakap dengan orang Arab macam tu pula. Cari pasal pula gaduh dengan dia pula. Tuan-tuan beli kurma dengan dia tak mau kurang harga. Marah punya pasal Tafa'rona. Janganlah. Ini perkongsian saja. Tafa'rona tu maknanya dia seolah dia nak menyifatkan orang tu, kau ni dengan Firaun lebih kurang lah. Macam tu. Dan orang Arab pun kalau disebut tafa'rona tu dia macam panas telinga sikit. Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Nabi, ada juga yang Nabi pernah menyifatkan orang tersebut sebagai inilah Firaun bagi umat ini. Tuan-tuan agak-agak siapa dia? Tuan-tuan agak-agak siapa dia? Catat tengok di ruangan komen. Tuan-tuan agak siapa yang Nabi sifatkan sebagai ini Firaun untuk umat ini? Tuan-tuan agak siapa dia? Type di ruangan komen tengok tuan-tuan ya. Yang menonton di Facebook ke, di YouTube ke, tolong catat di ruangan komen yang dikatakan inilah Firaun umat ini. Abu Jahal lah yang digelar sebagai Firaun bagi umat ini. Namun apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ini ataupun Abu Jahal tu adalah Firaun bagi umat ini? Panjang cerita dia. Lain kali kita cerita tuan-tuan ya. Ada yang mengatakan bahawa Firaun ini hebatnya dia itu kerana dua perkara. Pertama sekali kerana dia memiliki ahli sihir yang hebat-hebat. Dia memiliki ahli-ahli sihir yang hebat-hebat semua. Maknanya boleh buat itu, boleh buat ini. Perkara-perkara yang manusia biasa tak mampu buat, so ahli sihir dia boleh buat. Itu sebab dia dikatakan hebat. Dan ada juga di kalangan penasihat-penasihatnya itu di kalangan ahli nujum. Tuan-tuan tahulah ahli nujum kan, nujum 4 belalang ni, ahli-ahli nujum yang memang mereka ni duduk berkawan dengan syaitan. Dan yang keduanya, kenapa Firaun ni dikatakan hebat? Sebab jumlah tentera atau bala tenteranya itu lengkap dengan persenjataan yang dahsyat, yang canggih, yang moden pada ketika itu. Firaun ini bila dia memegang jawatan sebagai raja atau pemerintah Mesir, dalam masa yang sama dia akan berperanan ataupun dia punya portfolio ke apa ya. Dia punya peranan dia tu ada 3. Pertama sekali, Firaun ini dia akan bertindak sebagai ketua keagamaan. Dia bertindak sebagai ketua keagamaan ataupun segala apa sahaja aktiviti ritual, maka dialah yang akan mengetuainya. Yang keduanya, Firaun juga dia berperanan, dia bertindak juga sebagai ketua hakim. Dia jadi ketua hakim, tuan-tuan bayangkanlah apa bentuk hukuman yang bakal dia berikan itu. Tuan-tuan boleh bayanglah. Saat lagi saya akan cerita kat tuan-tuan,
Dahsyat sungguh dia punya hukuman pada rakyat dia yang menderhaka, yang buat kesalahan. Kalau setakat kita hari ni kena compound, kena saman tu pun dah riuh dah. Ini tuan-tuan bukan saman compound lagi. Apa dia perlakukan kepada rakyat dia, saat lagi kita cerita. Ketiganya, Firaun juga dia bertindak atau berperanan sebagai ketua komander perang. Dia akan bertindak sebagai ketua komander perang. Firaun ni juga dianggap sebagai penjelmaan semula dewa Horus. Penjelmaan semula dewa Horus yang kadang-kadang dianggap sebagai anak kepada dewa matahari ataupun Tuhan Ra. Dipanggil Tuhan atau dewa Ra. Dalam kepercayaan Mesir kuno dululah. Dan dalam kepercayaan ilmu Firaun ini, kata mereka orang dulu punya pahaman ni, roh ni dia ada tiga. Roh ni ada tiga pahaman mereka dulu ya. Iaitu roh yang tiga itu, pertama disebut sebagai roh Kab, yang kedua disebut roh Ba, yang ketiga disebut roh Akh ataupun Lakh. Yang mana kalau tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan perasan, ketiga-tiga roh ini kalau namanya itu dicantumkan menjadi satu sebutan yang macam pernah kita dengar. Kab, Ba, Akh ataupun Lakh. Jadi macam Kabalah. Kabalah. Tuan-tuan pernah dengar tentang Kabalah, ilmu Kabalah ni? Ilmu Kabalah ni dia ada satu ilmu tersembunyi lah dalam golongan Yahudi ni, dia dipanggil Kabalah. Ada satu Firaun ini, dia ada satu perangai, dia nakkan dia tu bersih. Dia menganggap kalau kata lalat datang hinggap pada dia, kalau ada mana-mana lalat hinggap dekat dia, itu macam satu benda yang aib, benda yang memalukan. Dia tak suka lalat mari duk hinggap ke dia. Dia tak suka. Dia tak suka lalat mari hinggap kat dia. Dan ini berlaku kepada Firaun Pepi yang kedua, Neferkare. Pepi kedua, Neferkare. Firaun itu dia punya tak suka lalat sampai tahap apa tau? Dia kalau pergi mana-mana akan ada dua slave ataupun dua hamba yang akan ikut dia ke mana-mana dan akan follow dia ke mana-mana dalam keadaan dua hamba tadi tu akan dilumur dengan madu. Tuan-tuan punya pelik lah manusia akan lumur badan hambanya yang dua orang tu dengan madu. Dengan tujuan apa? Tuan-tuan rasa dengan tujuan apa? Supaya lalat-lalat tu tak pergi ke Firaun itu ataupun pergi ke Pepi dua Neferkare tu. Akan tapi lalat tu terbang pergi ke hamba-hamba dia yang dilumur dengan madu tu. Punya hina betul lah dia memperlakukan hamba-hambanya dulu. Masya Allah. Dia tak mau lalat tu mai ke dia. Dia bagi lalat tu pergi ke hamba-hamba dia. Apa masalah engkau? Ambil lah mana pemukul lalat ke apa kan. Pukul je lah lalat tu. Dah, dia punya nak tunjuk kesombongan, dahsyatnya kezaliman dia. Memperlakukan manusia hamba lain macam menghinakan. Itu kalau ada di kalangan mereka tuan-tuan, ada yang kematian kucing. Kalau kucing mati pula, kucing pula dia dianggap sebagai dewa ataupun Tuhan. Ataupun kucing ni pada pahaman orang dulu ni dia macam reincarnation. Reincarnation maknanya mati satu orang kemudian penjelmaan semula. Dia penjelmaan semula. Maka dia jelma semula sebagai kucing. Maka kucing itu akan dihormati sebagai dewa pun dia, sebagai Tuhan pun dia. Maka sebab itu orang dulu ni, maknanya zaman Firaun ni dulu, kalau ada kucing yang mati, mereka akan berkabung tu ataupun mereka akan mencukur segala bulu-bulu yang ada di muka ni, mereka akan cukur habis. Dan berapa lama tempoh mereka berkabung tu, mereka akan berkabung sampailah bulu-bulu tu tumbuh balik. Kalau 2-3 bulan lah tempoh berkabung tu. Jenuh. Firaun juga dia bertindak sebagai ketua hakim. Jadi kalau dia jatuhkan hukuman, yang Firaun yang bernama Hatshepsut ini, cara dia bagi hukuman, yang kata Firaun yang bernama Hatshepsut ni, cara dia bagi hukuman pada pesalah-pesalah, dia buat apa? Dia akan potong hidung.
Aduh, dia potong hidung tuan-tuan. La ilaha illallah, pekejamnya manusia ni. Dia akan potong hidung pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran undang-undang. Dia akan potong hidung dan akan menempatkan orang-orang yang bersalah tadi tu, yang dah dipotong hidungnya itu, di sebuah perkampungan. Ada yang mengatakan perkampungan tersebut the village of noseless men. The village of noseless men maksudnya kampung di mana orang-orang tak ada hidung di situ. Semua orang tak ada hidung, semua bekas-bekas bersalah semua. Itulah dia ya, zaman penuh kegelapan, zaman penuh kejahilan, zaman penuh dengan kemungkaran itu. Mereka ni jenis suka mengamalkan poligami, dan dia punya poligami ni bukan biasa-biasa tuan-tuan, melampau sungguh. Macam contoh Ramses II, Ramses kedua, dia punya isteri dia saja lebih daripada 8 orang. Lebih 8 orang isteri dia, lebih daripada 8. Tu tak termasuk gundik-gundik apa lagi tu, gundik-gundik istana tu lagi. Bini dia saja lebih daripada 8 orang, dan anak-anaknya itu lebih 100 orang. Lebih 100 orang dia punya anak-anak dia saja. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, sampai hari ni agak-agak ada lagi tak keturunan Firaun hari ni yang dia punya bloodline dia tu masih ada? Wallahu a'lam, tak mustahil juga ya, tak mustahil. Saya tak kata tak ada, tapi kita katakan tidak mustahil. Generasi Firaun tu masih lagi ada bertebaran di muka bumi Allah Ta'ala pada dunia hari ini. Sebab apa? Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam sejarah, Firaun ni dia ada satu perangai di mana mereka akan jaga bloodline dia. Bloodline tu dia nak jaga susu galuh keturunan dia. Sampai tahap apa dia nak jaga dia punya bloodline tu? Dia sanggup kahwin sesama keluarga. Dia sanggup kahwin sesama keluarga. Anak kahwin dengan mak, mak kahwin dengan anak, bapa kahwin dengan anak, ataupun paling jauh pun dia kahwin dengan sepupu dia. Dia kahwin dengan sepupu dia. Sebab apa? Dia nak bagi bloodline dia tu ataupun jalur keturunan dia tu tak bercampur dengan yang lain-lain. Ada orang tanya saya soalan dia PM ke DM macam itulah. Dia tanya, Ustaz, betul ke Firaun yang pernah mengejar, yang nak bunuh Nabi Musa alaihissalam tu dulu, dia kan masa dia nak mati kan Allah sebut dia pernah mengucapkan ataupun dia pernah melafazkan bahawa dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia kan tu dalam Quran tu dia ada menyebutkan bahawa dia beriman pada Allah ketika saat-saat nafas nyawa terakhir dia, ketika dia lemah pada waktu tu. Jadi dia kira taubat ke macam mana tu, Ustaz? Dia kata apa? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dengar tu. Wa ana minal muslimin. Tu Firaun cakap ni. Lah ni ayat Firaun ni. Ayat Firaun. Dia kata qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini kata Firaun yang Allah rakamkan dalam Quran surah Yunus ayat 90, yang mana kata Firaun pada waktu dia dah lemah dia dah ditenggelamkan dalam laut pada waktu tu, kata dia, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri menurut perintah. Tu kira macam mana tuan-tuan? Rupanya diulas oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, menyatakan bahawa perakuan keimanan ketika itu tidak memberi sebarang manfaat. Tak memberi sebarang manfaat pun. Perakuan keimanan oleh Firaun tadi itu tak diterima dan tak memberi apa manfaat sekalipun. Taubat yang diterima Allah adalah taubat sebelum didatangkan ke atasnya balasan. Adapun sewaktu menerima balasan, maka taubatnya takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Buat kajian tuan-tuan, para alim ulama menyebutkan bahawa Firaun ini dia juga mengamalkan beberapa perangai dalam pemerintahan dia ke, ataupun dalam pentadbiran dia ke, ataupun dalam urusan dia tu, dalam urusannya itu, sama ada urusan ekonomi ke, ataupun pentadbiran kewangan negara, perbendaharaan negara ke,
Apa yang perangai-perangai yang dia buat? Saya nak kongsikan pada penonton semua, ada 5 perangai ataupun ada 5 cara pengendalian ekonomi ke, pengendalian perbendaharaan harta negara ke yang dilakukan oleh Firaun dulu. Maka yang saya nak sebutkan agak-agak tuan-tuan, pada dunia hari ini ada lagi tak orang yang buat perangai macam Firaun ni? Agak-agak ada lagi tak tata cara Firaun itu masih dilakukan pada dunia hari ini? Ya, mari kita tengok sama-sama ya. 5 perkara tersebut atau 5 perangai tersebut apa dia? Yang pertama sekali, Firaun ini dia mengamalkan riba. Ingat ya, sebelum Yahudi memperkenalkan atau Yahudi mempopularkan sistem riba ni, Firaun dah lama buat. Firaun dah lama buat tuan-tuan. Sistem riba ni. Sebab itu kita ni doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai terjebak dengan riba tuan-tuan ya. Pilihlah Islamik. Jangan terjebak dengan riba. Terjebak dengan riba ni dia punya cerita dia berat tuan-tuan. Dalam Quran sendiri Allah Taala menyebutkan orang yang terjebak dengan riba ini dia punya kesannya tu dahsyat juga. Pertama sekali, kesan orang yang terlibat dengan riba ini, dia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan terhuyung hayang. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana hasutan ataupun kerana sentuhan syaitan itu. Surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ini lagi berat tuan-tuan, diisytiharkan perang. Diisytiharkan perang. Seolah-olah dia memerangi Allah dan Rasul ni. Dahsyat tuan-tuan. Diisytiharkan perang. Orang yang terlibat dengan riba ni diisytiharkan perang. Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Perang Allah dan Rasul ni, surah Al-Baqarah ayat 279. Jangan main-main tuan-tuan, riba ni. Dan orang yang terlibat dengan riba ni juga dikurangkan kebaikan, dikurangkan keberkatan pada hartanya, dikurangkan kebaikan, dikurangkan keberkatan pada hartanya. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan kurangkan, susutkan kebaikan harta yang diuruskan dengan mengambil riba, dan ia mengembangkan keberkatan harta yang dikeluarkan sedekah-sedekah dan zakatnya. Surah Al-Baqarah ayat 276. Jelas pada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sistem khida', dipanggil. Sistem khida' ni maknanya sistem penipuan. Sistem penipuan. Maka saya juga nak pesan pada kawan-kawan penonton-penonton yang terlibat dengan dunia perniagaan, penipuan ni satu benda yang memang daripada dulu ada lagi. Firaun dah menipu dah. Firaun pun dah menipu dah tuan-tuan. Sampai hari ini pun ada orang berniaga pun menipu lagi kan. Penipuan ni ada banyak bentuk. Ada bentuk-bentuk penipuan itu, dia berupa, yang pertama, dia menipu dari sudut informasi. Informasi tentang satu benda yang dia jual. Dia cakap benda ini, ada itu, kelebihan ini. Tipu. Tipu. Tak ada pun benda-benda yang dia katakan, ini barang kami ni ataupun bahan yang kami masukkan ini semuanya bagus-bagus, baik semua. Tak ada, menipu saja. Dia menipu dari sudut informasi. Kalau dia buat iklan tu, dia punya iklan dia menawan hati semua orang dengar, cayak orang tengok, orang dengar iklan dia tu, tapi semuanya berunsur penipuan. Yang keduanya, penipuan dalam bentuk apa? Penipuan dalam bentuk tindakan, ataupun dia menyembunyikan kecacatan barang ke produk dia. Dia sembunyikan.
Dia ada kecacatan tapi dia tak mau bagi orang nampak. Tu pun penipuan. Ingat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan dari kalangan kami. Yang ketiga, Firaun juga dia mengamalkan sistem ihtiqar. Ihtiqar ni maknanya monopoli. Semua benda dia nak sebat, semua benda dia nak pulun. Dia nak pulun dia saja. Sebab itu kalau kita dalam Islam, kita ada zakat. Kita ada zakat, tuan-tuan. Maknanya harta tu dia tak berkumpul, berkepuk di satu orang saja atau satu kumpulan saja. Oh, legacy dia saja yang dapat merasa duit itu semua. Orang lain tak ada merasa, tak ada. Dan yang keempat, dia mengamalkan al-ghasbu. Al-ghasbu ni maknanya apa? Merampas harta, merampas orang yang tak dapat bayar hutang. Contohnya kalau orang tu berhutang, lepas tu tak dapat bayar pada waktunya ke, ataupun langsung tak dapat nak bayar balik, maka dia akan rampas seluruh harta orang tersebut yang berhutang tu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, banyak orang Bani Israel dulu ni jadi hamba kepada Firaun. Sebab tu lah kebanyakannya dia orang berhutang. Bila dia orang berhutang tak dapat bayar, Firaun rampas habis harta dia semua, jatuh jadi hamba. Itu yang Bani Israel dulu jadi hamba pada Firaun. Dan yang kelimanya, dia mengamalkan sistem curi. Dia curi je, mana dia rasa dia nak ambil bawah, dia ambil je. Sebab tu Firaun ni pun satu perangai dia juga, bukan setakat dia curi harta, bini orang dia curi. Bini orang pun dia curi, tuan-tuan.